Assalamualaikum guys, selamat tahun baru tahun 2022. Tapi actually tahun 2021 yang lepas ni, semalam, tahun yang paling pendek sekali aku rasa kan. Tiba-tiba je rasa tahun 2021 dah habis. Aku tak berapa nak produktif sangat actually tahun 2021 tu. So aku mengharapkan tahun 2022 ni kembali produktif lah. So untuk tahun 2021 aku mula-mula tu rasa macam tak banyak sangat movie baru yang aku tengok. Tapi bila dah list down everything, actually quite banyak jugalah. Tapi bukan movie yang keluar panggung sajalah, dia campur dekat dengan movie yang keluar kat Netflix, movie yang keluar dekat Amazon, dekat HBO Max, dekat all the streaming service yang ada lah. Dan ada movie yang dah keluar overseas tapi tak keluar kat sini. And then that type of movie aku beli dekat iTunes. Sebab I think because of current situation ni, dorang move to digital tu quite cepat. That's why within 1 month tu dah boleh beli dah. That's why ada movie-movie baru yang tak keluar kat panggung kat Malaysia pun, tapi aku still boleh tengok lah. So korang boleh tengok list ni kat sini. Ini semua movie-movie yang keluar tahun 2021 yang aku tengok. Ada banyak lagi movie yang keluar 2021, tapi tak semualah boleh tengok kan, sebab ada limitation kat situ. Tapi quite huge juga kalau korang tengok dia punya list ni. So from this list, aku akan pilih 10 movie yang aku rasa terbaik lah untuk aku. 10 movie yang aku suka. It's not necessarily movie tu movie yang paling bagus untuk semua kategori, tapi movie yang aku suka, personal taste lah. Dan dari list yang sama juga, aku akan pilih 10 movie yang pada aku agak teruk lah, yang aku rasa menyesal tengok kan. Tapi untuk video ni aku pilih 10 yang terbaik pada aku. Okay, kita start dengan nombor 10. Nombor 10 movie yang paling aku suka tahun 2021 adalah filem komedi Free Guy. Okay, lakonan Ryan Reynolds. Tak tahu, aku not really a fan of Ryan Reynolds lah, sebab currently dia punya performance tu lebih kurang je kan. Tapi untuk movie ni aku rasa dia tone down sikit, yang dia tak become 100% all out Ryan Reynolds. Dia ada buat lawak-lawak dia, tapi aku rasa dia tone down sikit untuk movie ni. Dan karakter dia pun aku suka, and then the story pun aku suka. In term of production value pun aku rasa it's decent enough. And dia ada selitkan love story yang aku rasa very good lah. In term of dia punya love story tu, aku touching jugalah. So that's why aku play di nombor 10. Next, nombor 9 adalah cerita James Bond yang terbaru, James Bond Daniel Craig, No Time to Die. Okay, aku faham cerita James Bond ni tak perfect, dia ada masalah villain tu semua, tapi aku really enjoy. I don't know what, tapi aku enjoy cerita ni. Dan aku rasa dia menutup buku untuk Daniel Craig James Bond ni sangat baik lah. Dia tutup all the stories tu. Aku follow from the Casino Royale tu semua kan. I really understand the character, what the character go through dalam 5 movie ni. Casino Royale, Quantum, Skyfall, Spectre dan No Time to Die ni lah. Okay, aku harap aku tak miss out anything. Tapi aku suka No Time to Die. Dia punya action best, yang dia punya story tu it's not too grand, it's not too ridiculous untuk understand. Aku really enjoy lah. Untuk tahu aku punya pendapat lebih detail, boleh layan aku punya podcast. Aku ada, kita orang team Aperture Podcast ada buat review in details untuk filem No Time to Die ni. Okay, nombor 8. Nombor 8 cerita action, iaitu filem berjudul Nobody. Okay, cerita ni aku tak tengok kat panggung. Aku tengok bila dia dah keluar kat HBO kan, tapi dia still 2021 punya filem. Okay, pelakon utama dia Bob Odenkirk, aku rasa macam tu pronounce nama dia. Dia ada dalam Breaking Bad and Better Call Saul. Tapi untuk filem ni aku enjoy gila. Aku rasa dia perfect 90 minutes movie lah. Dia action movie ala-ala John Wick. Dia ex-CIA yang dah retire, and then dia ada family sekarang, tapi I think family dia tak tahu history dia. So kalau korang suka John Wick, this is another type of John Wick film lah. Dia tak se-best John Wick, tapi aku rasa it's very enjoyable movie ni, very enjoyable.
Dan dia ada satu karakter anak dia tu, dan aku suka anak dia tak annoying. Anak dia tak, something happen, cerita macam ni, something happen, dan dia punya wife dengan anak dia kena keluar dari rumah menyelamatkan diri diorang kan. Bila husband dia suruh ni, normally kalau cerita macam ni dia akan selitkan drama. Bini dia akan banyak tanyalah kenapa itu, kenapa ini. Anak dia akan degil, tapi dalam ni tak ada, diorang ikut je kan. Aku suka. Ada different kat situ kan. Memang dia just fokus untuk action je. Seriously nobody. Next, filem nombor 7 yang aku suka tahun ni berjudul Old Henry. Okay, aku tengok trailer cerita ni. Bila aku tengok tajuk dia ada Henry kan, and then the western, aku terus teringat Billy the Kid. Memang Billy the Kid dia punya pseudonym is William H. Bonney, tapi nama betul dia Henry McCarthy or something. Tapi ada Henry lah kan. So bila dah tengok tu, true enough cerita pasal Billy the Kid, aku memang suka Billy the Kid. Aku rasa that sebab dulu aku tengok Young Guns kan, cerita pasal Billy the Kid, Young Guns 1 dengan Young Guns 2. That's why aku suka lah that western history tu. Aku suka Billy the Kid ni cerita. So cerita ni memang tak menghampakan. Best gila, seriously best gila. Basic story dia dah semua ingat Billy the Kid mati kan. So rupanya dia hidup lagi. So dia hidup dekat satu tempat yang really terpencil dan tak ada orang tahu dia punya history kan. Tapi adalah cerita dia, so orang kena tengok Billy the Kid, Old Henry. Best gila Old Henry. Okay, next nombor 6, kembali kepada blockbuster movie. Movie ni tengah hot sekarang ni, memang masih lagi di panggung. Dia dah mencecah 1 bilion lebih collection ni dalam masa 2 minggu je. Tak lain dan tak bukan Spider-Man No Way Home. Okay, aku enjoy gila cerita ni. And it's not a perfect Spider-Man movie. Aku tak bagi 5 bintang pun. Aku punya review pun aku bagi 4 je. Tapi aku rasa okay, this is the Spider-Man yang aku nak lah. Okay, this is macam the beginning of the real Spider-Man. Dan masa dengan MCU tu dia lebih kurang macam anak buah Tony Stark je. Tapi sekarang dia dah jadi the real Spider-Man. Aku suka gila cerita ni. Dia ada all the bit and pieces that are really important untuk watak Peter Parker dan Spider-Man. Semua dalam ni. Dia punya action best. It's not necessarily because of dia ada fan service from Spider-Man Tobey Maguire dengan Amazing Spider-Man Andrew Garfield kan. Okay, benda tu pun aku suka lah kan. All the villain tu semua kan, all the old character datang balik tu. Tapi bila aku tengok tu, bukan itu je menjadi punca aku suka kan. Pada aku karakter Spider-Man Tom Holland ni finally dia grow. Okay, seterusnya nombor 5, filem yang aku suka tahun 2021, filem berjudul Spencer. Okay, Spencer, filem mengisahkan pasal Princess Diana. Nama dia Diana Spencer kan. Mula tu aku ingat dia biografi. The reason why aku tertarik dengan filem ni sebab aku really enjoy Netflix Crown. Netflix ni show tajuk Crown tu. Dan sebelum ni aku tak kisah pun cerita pasal Queen Elizabeth semua. Tapi Netflix Crown tu was so good sampai aku jadi macam a bit obsessed lah dengan cerita-cerita pasal royalty UK, Queen Elizabeth ni. So bila dia announce ada filem pasal Princess Diana ni, so aku tengok lah. So aku mula tu ingat ke dia macam biografi. Rupanya tidak. Dia just small event, which is satu event di mana all the royal family ni within the Queen Elizabeth family ni diorang celebrate Christmas. So diorang akan pergi ke somewhere, some castle, aku tak ingat lah nama tempat tu kan. Tapi that is the tradition lah untuk Queen Elizabeth family ni. During that time, hubungan dia dengan Prince Charles tu dah nak retak lah. So dia ada macam mental issue tu semua kan. So kalau korang follow British Royal punya history or family cerita ni, korang tahulah pasal Princess Diana. So movie ni dia just menceritakan that particular event lah. But the event is not really interesting. The interesting part is how they portray the Princess Diana. Aku rasa macam a big goosebump. Dia pelakon yang membawakan watak Diana dalam ni is Kristen Stewart. Korang boleh kenal dia dari Twilight. Tapi dalam ni she's
very good. And cara dia bercakap, script dialog dia macam Princess Diana. It's a bit eerie actually. The movie was really beautifully shot and the performance really powerful. Aku suka lah this type of movie yang based on true story ni. So that's nombor 5. Okay, filem nombor 4 untuk aku tahun 2021 adalah filem arahan Wes Anderson, The French Dispatch. Okay, Wes Anderson dia ada keunikan dalam filem-filem dia. So filem ni pun adalah dia punya touch tu, cara dia punya shot, dia punya color grading, dia punya how the character punya performance dalam ni. Kau tak boleh tahu pun siapa tengok apa nama director dia, kau dah tahu okay, this one's Anderson. So filem ni French Dispatch, dia mengisahkan a magazine nama The French Dispatch. Normally dalam magazine dia akan ada banyak kolom kan, bahagian life ke, bahagian food ke, bahagian crime ke. Movie ni bukan satu cerita yang penuh, dia cerita based on the column yang ada kat magazine tu. So first column pasal makanan, so okay, this is cerita dia. For column pasal arts, okay, this cerita dia. So ada banyak cerita lah, ada gabungan a few cerita lah dalam movie ni. So aku really like it lah, this movie, really enjoy Wes Anderson. It's not the best Wes Anderson, aku still suka. Aku rasa my favourite is Grand Budapest, but French Dispatch pun really good movie. Next, nombor 3. Okay, dah masuk top 3 dah. Nombor 3, filem yang aku rasa the best untuk aku untuk tahun 2021. Filem ni pun baru je release, tapi dia dekat Netflix. Dia ada limited screening lah dekat wayang, tapi bukan kat Malaysia, dekat US. Jadi untuk kita boleh tengok kat Netflix. Filem berjudul Tick Tick Boom. Okay, pelakon utama dia Andrew Garfield. Aku agak surprise dengan cerita ni, seriously. Dia a musical movie. Aku normally tak suka sangat musical ni, tapi this one because of the performance Andrew Garfield, and it's a true story. Maybe ada penambahan drama-drama sikit lah, bukan 100% true, tapi dia based on true event lah. Karakter ni bernama Jonathan Larson. Okay, Jonathan Larson ni is a real person, and dia dah mati dah. Dia creator untuk Broadway show Rent. Okay, so filem Tick Tick Boom ni macam dia punya audio biografi lah, tapi dibuat dalam bentuk musical. It's really good, seriously. I mean, Jonathan Larson ni, he's a genius lah. Dia macam reinvent Broadway musical. Yang mana yang kenal tahu-tahulah, tapi pada aku, kalau korang tak kenal dia pun, this movie is really good. Seriously, really good. Okay, next, nombor 2 untuk aku. Okay, this is a bit controversy, sebab technically dia cerita lama. Originally release kat panggung 2017, tapi dia ada new version yang di-release 2021 di platform HBO. So aku rasa korang dah tahu cerita apa. Zack Snyder Justice League. Okay, 4 jam yang aku rasa masih juga tak cukup. Aku enjoy gila cerita ni. Dia memberi kepuasan untuk peminat-peminat yang menginginkan kebenaran untuk Zack Snyder pun Justice League. So no brainer, aku suka gila cerita ni, seriously. Walaupun 4 jam, aku dah tengok banyak kali dengan dia punya music score yang Junkie SL. Power gila, seriously movie ni. I know it's a bit controversy, tapi sebab dia movie 2021, so aku masuk dalam list aku. Tapi aku tak boleh letak dia nombor 1 sebabkan that controversy lah. Aku rasa tak fair untuk satu lagi filem yang aku rasa paling best lah untuk aku untuk tahun 2021 ni. Filem pertama aku adalah Dune. Okay, Denis Villeneuve punya Dune. Movie ni maybe tak semua orang akan suka, tapi pada aku it's a masterpiece lah. A cinematic masterpiece, dengan dia punya music score, dengan dia punya performance, dengan dia punya cinematography dia. Oh my god, aku keep on watching again and again cerita ni. Aku tak tahu, maybe dia a bit slow, tapi aku tak rasa boring, seriously. Dan cerita dia tak habis pun. Aku tak adalah baca buku Dune tu, tapi aku tahulah dia punya apa, lore orang cakap kan. Tak perlu pun baca the whole novel, kita boleh research dekat internet kan, tengok orang buat video tu semua. Movie ni pada aku
perfect lah untuk aku, seriously. And then dia punya music score, aku sampai sekarang keep on dengar dia punya music score dekat aku punya Apple Music. And so bila aku keep on dengar tu means that pada aku dia memang power lah. So that is my number 1, Dune. Alright guys, itu list aku 10 movie yang aku rasa terbaik untuk aku, yang aku rasa best. Dan from that same list, aku akan pilih 10 movie yang aku rasa paling teruk. So jangan lupa kembali untuk video aku 10 movie tahun 2021 yang pada aku sangat teruk. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum dan bye-bye.